目に物見せてやる。 Chapter ni bermula dengan Blackbeard memberi amaran kepada Law bahawa Law tidak mempunyai laluan untuk melarikan diri. Law arahkan anak buahnya yang bernama Hakugan supaya mengambil alih tugas menjaga kapal selam pola tank mereka. Manakala Shachi dan Penguin pula dikehendaki masuk ke dalam air bagi melindungi Hakugan. Law gunakan Room dan membelah Stronger sehingga Dockyu risaukan kuda dia telah mati. Serangan Blackbeard menghasilkan gegaran yang sangat menakjubkan. Dockyu yang mula naik angin melontarkan buah apple yang bertindak sebagai bom. Shachi yang berada di dalam laut menembak air dari mulut untuk meletupkan buah apple tadi. Heart Pirates sangat mahir bertarung di laut disebabkan mereka lahir dan membesar di air sejuk North Blue. Beppo pula mempunyai pendengaran yang baik lalu dia memberitahu Janbat tentang kedudukan sniper Van Ogre bagi melindungi Law. Law berjaya dilindungi dengan baik oleh Janbat. Law gunakan serangan shock wele ke atas Blackbeard sehingga Blackbeard muntah darah. Van Ogre bertanya adakah Blackbeard mahu undur diri ke kapal mereka. Tapi Blackbeard berkata dia mahu teruskan perlawanan kerana dia adalah Kurohige. Law berkata jika semua Commanders Blackbeard memiliki Devil Fruit mereka akan lemah bertarung di laut. Blackbeard membalas yang dia tak kisah sebab kelebihan Devil Fruit jauh lebih menguntungkan daripada tidak boleh berenang. Blackbeard tak sangka yang Heart Pirates sangat kuat bertarung di dalam air disebabkan mereka cuba menenggelamkan kapal Blackbeard Pirates. Dalam masa yang sama kelihatan Puding ditangkap oleh Blackbeard Pirates dan dikurungkan dalam kapal mereka. Puding berkata yang Big Mom telah mati. Pertembungan Law versus Blackbeard diteruskan namun Blackbeard sudah mula menggunakan kuasa Yami Yami no Mi yang telah menakutkan Law. Terima kasih Oda sebab tunjukkan perlawanan di antara Law versus Blackbeard. Cuma kesudahannya aku rasa Law akan mati saja. Oda bagi kita harapan sikit nampak macam Law boleh menang. Melainkan Law ada pasang plan atau perangkap seperti teori yang mana Law dah berpakat dengan X-Drake. Seperti yang kita tahu ahli SWAT seperti menyembunyikan kedudukan Drake dan tak mustahil Blackbeard dalam diam di pelawar ke pulau yang bakal dikepung oleh SWAT. Garp dan X-Drake mungkin berada berhampiran. Mustahil juga kalau Kobe ditangkap tapi SWAT tak bertindak langsung. Dalam pertarungan ni juga kita mungkin akan dapat pelajari mengenai badan pelik milik Blackbeard. Pergi pula ke ibu pejabat Marine di mana Akainu mahu menunggu keputusan pertarungan bagi Blackbeard Pirates menentang Heart Pirates. Kemudian pergi pula ke Egghead Island. Pacifista sudah mula berhenti mencari Luffy dan yang lain-lain disebabkan Bonnie tukarkan mereka semua menjadi tua. Jinbei berkata yang pada masa dahulu Kuma ialah seorang raja yang zalim di Sorbet Kingdom. Dia digulingkan dan diusir oleh rakyat sendiri sehingga dia menjadi lanun. Kuma kemudian sertai Revolutionary Army, ditangkap oleh Marine dan dihukum mati. Walau bagaimanapun Vegapunk kagum dan tertarik dengan fizikal Kuma. Sebagai pertukaran untuk jalankan eksperimen ke atas Kuma, Kuma dibenarkan berlayar di laut semula sebagai Shichibukai. Bonnie boleh faham yang Kuma mahu menjadi bahan uji kaji atau Shichibukai tapi menjadi cyborg sama saja seperti hukuman mati. Bonnie turut berkata ayah dia bencikan world government dan mereka mesti ada helah yang memaksa Kuma menjadi bahan uji kaji. Kuma datang daripada kaum istimewa namun itu bukan sebab Kuma perlu dikaji. Dalam masa yang sama mereka semua bertukar ke rupa yang asal. Mengenai Kuma sebagai kawan kepada Dragon, aku rasa Dragon dah lama bertindak untuk melindungi Kuma lepas dia ditangkap oleh world government. Perbualan Dragon dengan Vegapunk nampak macam mereka dah lama berhubung. Jadi aku rasa lepas Kuma ditangkap dulu Dragon dah kontak Vegapunk supaya tidak sepenuhnya jadikan Kuma sebagai cyborg atau Vegapunk perlu tukarkan Kuma daripada cyborg kepada normal dari masa ke masa. Sebab CP0 pernah berkata yang Seraphim Kuma pun bawa masalah pada mereka. Mungkin will Kuma masih kuat tapi Vegapunk cakap
cakap dia dah hampir mati. Mungkin Frankie yang akan ambil alih tugas Vegapunk untuk kembalikan Kuma menjadi normal semula. Kekuatan fizikal Kuma menunjukkan yang mungkin bangsa istimewa Kuma itu ialah separuh Lunarian atau D-Clan, ataupun bangsa ketiga yang disebut oleh Big Mom selain Lunarian dan Giant. Pergi ke Thousand Sunny di mana Vegapunk Lilith berkata Vega Force 01 menggunakan jet dan alat anti-gravity yang boleh terbang. Tapi malangnya Vega Force 01 hanya berfungsi di Pulau Egghead disebabkan keistimewaan persekitaran pulau tersebut. Impian Vegapunk adalah untuk membuatkan alat itu berfungsi di seluruh dunia. Mereka menuju ke pusat kajian Egghead di atas awan yang hampir sama di Skypiea. Zoro dan Brookku mahu tinggal di atas Thousand Sunny manakala mereka yang lain akan memasuki makmal utama. Sebelum masuk, mereka dikehendaki menukarkan pakaian mereka. Robin memang boek lah dalam chapter ni. Vegapunk berbual dengan seseorang melalui talian dengan memberitahu yang dia akan mati tak lama lagi. Vegapunk memberitahu berita penting itu kepada leader Revolutionary Army Monkey D. Dragon. Habis chapter ni dan minggu depan break. Melihatkan poster Frankie yang kini ialah gambar Thousand Sunny, aku rasa Vegapunk yang telah lihat masa depan Frankie seperti dia lihat masa depan dia sendiri. Frankie mungkin akan stay dekat Egghead Island dan infuse diri dia ke dalam Sunny, sama seperti Vegapunk buat sampai ada banyak Vegapunk. Jadi dengan cara itu, walaupun Frankie tinggal di pulau itu, diri dia yang akan ada dalam Thousand Sunny juga akan dapat pergi ke Laugh Tale. Atau badan sebenar Frankie dalam Thousand Sunny sekali pergi ke Laugh Tale dua-dua sekali. Macam ni lagi meriah. Yang paling terbaik kalau Frankie stay dekat Egghead, Bonnie join Straw Hat Pirates memang padu. Alright to gang, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 1064. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Teva.